Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pasti pengumuman polis ini mengejutkan Azmin Ali. Polis sahkan panggil Azmin bantu siasatan kes dedah maklumat PKNS. Wow, ini rupa-rupanya Azmin, sebab Azmin dipanggil oleh polis. Polis Selangor mengesahkan telah memanggil Adun Hulu Kelang Mohamed Azmin Ali untuk hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam bagi dirakam keterangan mengikut Seksyen 112 Kanun Acara Jenayah. Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan berkata, rakaman keterangan itu diperlukan bagi membantu siasatan kes berkaitan pendedahan maklumat mengikut Seksyen 203A Kanun Keseksaan. Hussein berkata siasatan itu dimulakan ekoran satu laporan polis oleh seorang pegawai Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS pada 14 Mac yang mendakwa dokumen sulit perbadanan terbabit dibocorkan. Pegawai itu mendakwa beberapa maklumat yang tidak tepat didedahkan kepada umum yang dikuatiri boleh menjejaskan imej serta nama baik PKNS. Kehadiran Mohamed Azmin Ali adalah bagi membantu siasatan kebocoran maklumat tersebut, bukannya mengenai perkara dibangkitkan di Dewan Undangan Negeri Selangor pada 28 Februari lalu, katanya dalam kenyataan hari ini. Hussein berkata setakat ini 15 saksi telah dipanggil untuk dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Sehubungan itu, Hussein menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang tidak tepat sehingga selesai siasatan polis. Terdahulu media melaporkan Azmin yang juga Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Selangor mendakwa menerima notis di bawah Seksyen 111 Kanun Prosedur Jenayah berikutan tindakannya yang membangkitkan isu rakyat serta pentadbiran kerajaan Selangor ketika di persidangan negeri itu. Satu komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Red Parrot kata, PDRM selepas ini perlu bertegas, keluarkan waran tangkap kalau perlu, katanya. Pendedahan maklumat rahsia sesuka hati dan ditokok tambah dengan maklumat tidak tepat boleh menjejaskan imej dan reputasi PKNS, sebuah agensi kerajaan negeri Selangor yang sangat terkenal. Peruntukan undang-undang sangat jelas dan sesiapa yang sengaja melanggarnya harus bersedia menerima hukumannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan dan pendedahan Anwar yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Anwar kata kerajaan tak akan campuri proses kehakiman agensi penguat kuasa. Inilah yang sepatutnya berlaku di Malaysia, iaitu kerajaan tak campur tangan proses kehakiman serta agensi penguatkuasa. Ini yang patut dilakukan supaya kehakiman berjalan bebas dan penguatkuasa juga bebas tanpa dipengaruhi oleh politik atau sesiapa juga. Kerajaan tidak akan mencampuri proses kehakiman dan memberi ruang sepenuhnya kepada agensi penguatkuasa seperti PDRM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membenteras rasuah dan ketirisan hasil negara. Perdana Menteri berkata peranan Jabatan Audit Negara juga perlu diperkasa supaya tata kelola dalam perkhidmatan awam dapat ditambah baik. Hal ini kita tekankan untuk mendapat dukungan dan bertindak dengan begitu tegas dan baik serta menjalin perkhidmatan awam yang lebih teratur, bersih daripada rasuah, kelembapan dan kemalasan. Mungkin ada yang memandang remeh dan anggap ini sebagai slogan politik, tetapi akibatnya besar sekali yang mungkin tidak ramai sedar. Kesannya berantai dan menjalar hingga ke bawah. Kata Anwar, yakinlah dan insya Allah kita dapat enteras sekiranya kita bertindak secara konsisten, berani dan tegas melawan rasuah. Daripada peringkat tertinggi sehinggalah serendah-rendahnya, kata Anwar lagi.
Anwar berkata demikian ketika perutusan negara yang disiarkan secara langsung di semua saluran media tempatan malam tadi. Dalam masa sama, Perdana Menteri meluahkan keyakinan isu rasuah dapat diselesaikan jika dibentera secara konsisten dan tegas. Tegasnya, perkara itu dapat dilihat dalam tender terbuka projek rancangan tebatan banjir yang mampu jimat uang rakyat sehingga 2 bilion ringgit. Selain itu, jelasnya sindiket penyeludupan di pintu masuk negara oleh sekelumit kecil pegawai awam berjaya ditumpaskan yang menyaksikan hasil negara tiris hingga 2 bilion sejak 2017. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN pula katanya melancarkan ops tiris bagi membenteras penyeludupan diesel yang selama ini amat merugikan, manakala kartel minyak masak, ayam dan telur dipecahkan supaya harga dan bekalan terkawal dalam meredakan kos sara hidup. Apakah angka-angka ini tidak bermakna untuk kita, kata Anwar? Sekiranya dikumpul, ia dapat dimanfaatkan untuk menambah bantuan rakyat dan meningkatkan mutu prasarana rakyat, tambah Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, inilah yang sepatutnya dibuat, inilah yang sepatutnya kita ada, yaitu kerajaan tidak akan campuri proses kehakiman dan juga agensi penguat kuasa. Ini yang kita mahukan. Tiada campur tangan daripada kerajaan dalam bidang kehakiman dan tiada campur tangan oleh kerajaan dalam agensi penguat kuasa, khususnya SPRM dan PDRM. Maka dengan itu negara kita akan lebih dihormati, negara kita akan lebih maju dan tidak ada sebarang unsur yang ditakuti oleh dua perkara ini, yaitu kehakiman dan penguat kuasa. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pengakuan paling luar biasa daripada Tun Mahathir, yaitu dia mendakwa tiada terima notis mesyuarat RCI. Sukar untuk dipercayai, tapi itu pengakuan Tun Mahathir. Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa tidak menerima sebarang notis berkaitan mesyuarat Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan yang diadakan semalam. Bekas Perdana Menteri itu berkata, prosiding berkenan dijalankan secara tertutup. Menurut mantan ahli Parlimen Langkawi itu, undang-undang mewajibkan kehadirannya atau peguam sepanjang prosiding itu berjalan sehingga ia selesai. Bagaimanapun saya mahu menerang, memberi penjelasan atau mempertahan diri. Jika saya atau peguam tidak dibenarkan hadir sepanjang prosiding itu berlangsung. Prosiding tertutup ini bersidang hari ini semalam tanpa sebarang pemakluman kepada mana-mana pihak dan diadakan secara rahsia, jelasnya dalam kenyataan semalam. Tegasnya, selain memohon hak untuknya atau peguam hadir dalam prosiding RCI berkenan, Tun Mahathir berkata peguam beliau juga membuat beberapa permohonan lain. Ini termasuklah memohon penarikan diri Tun Mad Raus Sarif, pengerusi RCI, Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu, Pesuruhja RCI, dan Datuk Muhammad Rida Abdul Kadir, Pesuruhja RCI, kerana wujudnya konflik menurut Mahathir lagi. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 23 Mei 2008 mengisytiharkan Batu Putih milik Singapura, Batuan Tengah milik Malaysia, dan Tubir Selatan menjadi hak kepada negara perairannya berada. Bagaimanapun, Malaysia memohon kepada ICJ supaya mentaksirkan penghakiman pada tahun 2017 memandangkan kedudukan Batu Putih yang hanya kira-kira 14 km nautika dari pantai Tanjung Yusof, Johor berbanding 25.5 batu nautika kilometer dari Singapura. Pada 2018, pentadbiran Pakatan Harapan PH yang dipimpin Dr. Mahathir
menarik balik permohonan semakan dan pentaksiran penghakiman Batu Putih. Antara alasan Tun Mahathir ketika itu ialah perjanjian antarabangsa adalah satu amanah dan Malaysia perlu memahaminya atau memenuhinya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Menurut Mahathir, jika Malaysia tidak menepati syarat Mahkamah Antarabangsa, Indonesia juga boleh membuat tuntutan untuk tidak menepati perjanjian yang sama berkenan Pulau Sipadan dan Ligitan. Mengulas lanjut, Mahathir juga mempersoalkan prosiding RCI itu yang dijalankan secara sembunyi, sedangkan ia diumum secara terbuka dengan anggota kerajaan memberi pendapat serta membuat kenyataan terhadap dirinya secara terbuka sebelum mula bersidang. Dakwanya sejurus mengetahui prosiding itu diadakan semalam, pihaknya cuba menghadirkan diri dan mengemukakan beberapa permohonan dan bantahan. Semua permohonan dan bantahan itu ditolak dan prosiding RCI itu akan diteruskan secara tertutup. Sebelum ini banyak tuduhan dibuat terhadap saya secara terbuka dan ini termasuk kononnya saya membuat keputusan terhadap rayuan kes Batu Putih itu secara sendirian atau sembunyi. Kata Tun Mahathir, ini tidak benar dan sepanjang ingatan saya sebelum saya membuat keputusan saya rujuk kepada pejabat peguam negara serta mendapat pandangan peguam berkenan. Setelah itu, saya bentangkan kepada anggota kabinet dan mereka bersetuju untuk tidak meneruskan rayuan berkenan, kata Tun Mahathir. Mahathir menambah, antara anggota kabinet yang hadir pada ketika itu ialah Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail, Anthony Lok, Gobind Singh, Dr. Seri Muhammad Sabu dan semuanya boleh dilihat dalam rekod kerajaan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini.